Okay, thank you. Okay, hari ini ya sebenarnya kita ada host yang special. Kita nak cari itu host dulu. Mana pergi? Okay. Tiba-tiba hilang sudah. Okay, apa? So, okay, Sifu akan buka dulu. Nanti ya host kalau masuk balik, Sifu minta dia buat sharing sikit lah. So, Sifu akan buka hari ini kepada anda semua untuk buat sharing. Ramai yang sudah angkat tangan. Kita tengok. Okay, first kita jemput Michelle. Michelle dulu. Good morning, Sifu. Morning, everyone. Morning. Ayo, hari ni semua I rasa hari ni tak ramai sebab baru ada 78 orang. Instead biasanya ada 200-300 dah. Semua tengah rebut barang kan. I tak pernah macam tu, macam tengah berperang tau. Start pukul 10, 1 minit tonton masuk. Tapi sekarang walaupun sudah lock produk, tapi bila nak bayar tu dia kata sudah insufficient tau. Setengah jam I tengah tuk. Tak dapat juga. Rezeki loh. Tak apa, besok I try lagi. Jangan putus asa. So hari ini 3 perasaan saya rasa sangat excited. Sangat memang berperang gila. Aduh. So keduanya memang syukur dan terima kasih kepada anda semua, especially pada Sifu Dato'. And then satu lagi saya sekarang bagi saya sendiri pressure yang sangat-sangat kau sebab saya jenis yang malas. Okay, kalau saya sendiri tak bagi pressure, saya akan duduk sana tunggu. Okay, walaupun sekarang memang nanti sekejap sudah ada appointment nak pergi klinik dentist, tapi masih ambil peluang, masih nak sharing juga sebab pagi ni saya ada dengar sambil driving tu saya ada dengar satu radio punya reporting. So dia katakan England ada 2 brand yang besar-besar kereta Rolls Royce dengan Bentley. Semua tahu kan, kereta mewah gila, cantik gila, mahal gila. Dan kereta-kereta ni kan, dia tahu tak pada tahun 2021, dia tu Rolls Royce dia punya sales telah capai highest in 117 tahun. Selama 117 tahun ni, tahun lepas dia punya sales paling tinggi. Dan sudah up berapa persen? 49%. Jumlah jualan dia 5,586 buah kereta. Okay, Bentley pula berapa? Bentley dia sudah jual total tahun lepas tu 14,659 buah. Sudah up 31%. Dan Lamborghini, semua tahu suka sport car, Lamborghini yang Italian punya famous car. Dia naik berapa? Naik 13% juga. Walaupun kita nampak dia punya total sales, tak banyak, baru berapa lah compare with Toyota lah, Honda ke kereta lain. Tetapi jangan lupa, itu kereta mewah yang bukan main-main tau. Bukan kita yang saja saya nak beli yang macam beli roti, beli sayur dekat pasar. Okay, faham tak? Apa yang Michelle nak cuba bagi tahu siapa kata tahun lepas pandemik lah semua tu bisnes tak boleh buat punya lah. Tak boleh lah, duit tak ada. Kenapa kereta mewah boleh jual? I rasa hairan tau. Sebab benda ni kita punya fikiran. Kalau kita selalu rasa tak boleh lah pandemik, tak boleh buat. Kenapa barang yang mahal macam ni boleh buat? Instead you rasa kita punya bisnes is like very perfect, you know. Okay. So macam kita macam Rolls Royce dengan itu Bentley lah. Kita adalah yang high class punya. You jangan cakap tak boleh buat tau. You jangan compare yang bisnes walaupun kita faham sekarang banyak jenis bisnes yang you boleh tengok Facebook lah, Insta lah, TikTok macam-macam jual ni jual itu. Tapi you fikir apa yang boleh bawa insentif ataupun bawa you income yang besar. Okay, Proton dia kena jual berapa biji Proton baru dapat sebiji Rolls Royce punya commission. That's the different thing. Okay, itu yang kita punya mindset kena set betul-betul fokus. Okay, barang yang mahal mesti ada orang akan beli because of the value. Okay, kita punya business because of the value. Okay, kita boleh dapat freedom, kita boleh dapat income, kita boleh bantu orang lain. That's the very high class thing for us in life. Okay, dalam hidup kita. Jangan asyik fikir barang yang kecil-kecil saja you punya mindset kecil, you fikir punya barang pun kecil-kecil dan selalu kata tak boleh lah. Okay, so nasihat Michelle kepada semua kawan-kawan kat sini, semua Eagles ataupun you ada downline, ada prospek yang selalu kata tak boleh je lah Michelle, tak ada duit. Jangan cakap tak ada duit. Bila you invest sikit 1,300, kita punya SYJ pack masih ada. 1,300, what you get back?
maybe Bentley. Okay, kita tak nak cakap Bentley lah. Okay, kita cakap Mercedes sudah. Okay, kita punya favorite Mercedes sudah lah. Why not? Try dulu 1,300. Sekali you try memang confirm you will love, you will fall in love dalam kita punya platform dan kita punya sifu-sifu dan semua outline. So itu saja Michelle nak sharing. Thank you semua. I hope everyone jangan give up termasuk Michelle. Hari ni madu tak dapat tak apa. Still ada hari besok. Try lagi. Okay, network I kena pakai yang cukup kuat punya. Jangan pakai yang cipkai-cipkai lepas sini blind spot sana, blind spot tak dapat klik. Okay, so Michelle doakan anda semua capai anda semua punya impian secepat mungkin. Michelle pun harapkan all of you here, berapa orang sekarang ada. Okay, 152. Michelle akan dapat 150 doa from semua kat sini supaya Michelle boleh capai saya punya target cepat-cepat juga. Thank you Sifu, thank you semua. Have a nice day. Okay, thank you. Oh, patut ramai tak masuk awal. Semua pergi dekat apps lah. Oh, ini Michelle sudah bongkarkan ini ya. Ini apa? Kisah sebenarnya. Okay. So semua cepat masuk Michelle sudah kata madu habis. Cepat masuk. Okay. So kita pun nak tunggu kita host masuk tengah jam. Okay, tak apa. So apa yang Michelle cakap tadi adalah setiap produk pun dia ada market dia sebenarnya. Kita panggil niche market. So yang penting pun ramai orang lagi walaupun cakap Forever bagaimana bagus-bagus pun ramai orang nak kerja makan gaji saja. Okay, because mereka belum nampak nilai, belum nampak sebenar apa yang penting. Kenapa kita nak ubah kehidupan kita. So ini adalah satu niche sebenarnya. Niche yang kita jual selama ini dekat Forever Living. Sifu setiap kali bila Sifu bertemu dengan prospek, okay, Sifu akan cerita ini dua sebenarnya ada dua penyakit dekat market kita, dua penyakit. Ini dua penyakit adalah apa? First, tak cukup wang. Siapa di sini you rasa ada kawan ramai yang ada penyakit ini, tak cukup wang ni ada? Bagi satu, tulis satu. Siapa ada kawan yang ada penyakit tak cukup wang ni? Tulis satu. Ada tak? Ada, ramai. Okay. So ini adalah penyakit nombor satu. Okay. Penyakit nombor dua adalah apa? Adalah tak cukup masa. Masa tak cukup. Dia nak buat apa? Masa memang tak cukup. Okay. Siapa ada penyakit jenis nombor dua ni? Kawan you. Bagi dua. Ada tak? Dua. Okay. Nampak tak? So Forever Living sebenarnya kita sudah menyediakan ubat untuk dua penyakit ini. Siapa yang tak cukup wang, datang Forever. You boleh leverage wang siapa? Forever punya wang. Siapa yang tak cukup masa, datang Forever Living. Kenapa? Because dengan wang Forever Living, you boleh bayar kepada rangkaian kamu dan you boleh attract ramai orang datang. Jadi FBO dalam rangkaian kamu dan you akan gandakan masa tau. You masa dari 8 jam, dari 24 jam satu hari, sudah ganda sampai beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu jam. Itu yang penting tau. Ini dua penyakit yang Forever sudah menyediakan ubat untuk bagi semua. Itu sebab you jangan hairan. Bila satu hari nanti 5 tahun, 10 tahun kemudian ramai orang masuk Forever Living, you jangan hairan. Kenapa? Because kita ada ubat. Macam kita ada vaksin untuk COVID. Mana? Kita ada vaksin untuk orang yang tak cukup wang, orang yang tak cukup masa. Okay? So itu sangat penting. Thank you Michelle punya sharing. So seterusnya Sifu akan jemput kita punya host. Hari ini kita ada host yang sangat hebat tau, sangat hebat. Top income. Ini top income last year. Okay. Yes. Kita punya RPCM Ina besar. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Allahu Akbar. Sorry, banyak betul cabaran dan dugaan dia kan. Nak jadi host. Terima kasih Sifu. Tolong selamatkan Ina. Ya Allah. Okey. So Ina rasa hari ni mesti ramai yang tengah mencari madu, mengorder madu kan. Tiba-tiba habis. Sebab apa 10.30 habis madu? Sebab nak suruh masuk Ina punya terpayaki. Okey. So sekejap lagi kena ramai-ramai masuk. Hari ni nak bagi semangat sikit. Okey, nak bagi semangat sikit pada yang join pagi ni. Okey. Sebenarnya berdebar-debar juga rasa macam nak cakap apa. Biasalah Ina ni semua orang tahulah
Okey, daripada dulu sampai sekarang memang nak cakap apa. Okey, so selalu kan Sifu apa buat terpayaki ramai yang join 3 kesyukuran apa semua. Tapi untuk hari ni, okey, untuk hari ni Ina nak cerita sikit pasal matlamat. Sebab kita sekarang duduk dekat bulan Januari 2020. So kat mana kita starting, okay, kita nak start untuk set matlamat kita, untuk set goal kita, goal setting kita ni, apa yang kita nak capai pada tahun 2022. Okay. So kat sini, dah ready semua. Ina yang berdebar tau. Okey, dah ready semua. Kejap lagi kita tengok Ahmad dah yang angkat tangan ni. Okey, so yang angkat tangan ni sebelum Ina panggil untuk share, okey, Ina nak you all selit sikit, okey, apa matlamat yang you all dah ada, okey, matlamat yang you dah ada dekat Forever untuk tahun 2022. Okay. So sebelum Ina nak share pasal matlamat ni, okay, siapa dah ready tekan 1 sebab Ina nak ada sikit Ina buat tips. Okay, tips macam mana untuk set you punya matlamat. Okay, matlamat ni bukan sekadar matlamat. Okay, bukan sekadar matlamat, bukan sekadar cakap kat mulut je. Aku nak macam ni. Aku nak berjaya. Aku nak duit banyak. Aku nak itu, aku nak ni. Aku nak Forever to Drive. Aku nak jadi CBM. Aku nak jadi Eagle Manager. Bukan sekadar cakap kat mulut. Bukan sekadar cakap kat mulut. So, Ina nak share sikit macam mana kita nak set betul-betul matlamat. Macam mana kita nak aim betul-betul. Apa yang kita nak. Okay, apa yang kita nak. So, kat sini, Ina nak share sikit. So nampak tak Ina punya apa? Sekejap. Okay. So kita tengok tak apa yang Ina nak share kat sini. Smart. Smart. Okay. Matlamat tu dia ada dia ada sikit berkaitan dengan smart ni. Siapa yang tahu pasal smart ni? Siapa yang biasa dengar pasal kita cakap pasal matlamat ni, okey, mesti kena smart. Mesti kena smart. Apa tu smart? Apa tu smart? Sebab okey, bila kita cakap, bila you punya upline, bila you punya leader cakap pasal smart, cakap pasal matlamat, cakap pasal goal setting, cakap pasal big why, ramai yang tulis macam-macam. Goal setting macam-macam, matlamat dia macam-macam. Ada slow sikit TV je. Slow TV. Ya Kak Noh, slow TV sikit. Okay, so kat sini kita tengok, okay, S tu apa? Spesifik. Okay, apa yang kita tengok spesifik? Sebab Ina nak share benda ni supaya sekejap lagi yang share dengan Ina, yang angkat tangan tu mesti kena cakap betul-betul. Apa you punya matlamat pada tahun 2022? Okay, so kita tengok. Okay, spesifik ni apa? Kesilapan paling banyak orang yang tulis matlamat adalah terlalu umum. Okay, maksudnya tahun ni saya nak tahun ni saya nak jadi CBM. Tahun ni saya nak beli kereta baru. Nampak tak? Tahun ni saya nak beli kereta baru. Tahun ni saya nak jadi CBM. Okey, apa yang tak cukup spesifik kat sini? Apa yang contoh spesifik, contoh yang mesti kena ada. Contoh, saya nak jadi CBM. Okey, apa yang you nak buat bila you nak jadi CBM? Okey, apa yang you nak buat kalau you nak jadi manager? Apa yang you nak buat kalau you nak naik supervisor? Nampak tak? You nak jadi manager, you nak jadi CBM. Okay, you nak jadi CBM. Tapi apa yang you kena buat? Okay, you nak beli kereta. Apa yang you nak kena buat? Takkan kita nak cakap, aku nak beli, tahun ni aku nak beli kereta. Tahun ni aku nak capai Forever to Drive, aku nak beli kereta. Okay, contoh saya nak beli kereta Honda. Maksudnya aku nak beli kereta. Tapi nak beli kereta apa? Contoh, aku nak beli kereta Honda. Okay, kereta Honda baru. Okay, color apa? Color merah. Okay, siap tinted, siap sport rim. Contoh macam tu. Okay, so aku nak bawa balik, aku nak bayar down payment berapa? Aku nak bawa balik rumah, okey, nak bawa mak ayah, contoh, okey, nak bawa mak ayah, contoh nak cakap, mak ayah, okey, terima kasih sebab doakan saya selama ni untuk berjaya dekat Forever. Nampak tak? Bukan sekadar cakap aku nak beli kereta, tapi tak tahu nak kereta apa. Macam sama juga kalau kita nak jadi CBM. Aku nak jadi CBM, tapi
Apa yang kita nak kena buat? Semestinya kita nak tahu. Okey, apa faktor-faktor apa kelayakan untuk you jadi CBM. Okey, you nak jadi CBM, you mesti kena lahirkan seorang manager yang buat 600cc. Lagi apa? Lagi nak PNM. Okey, nak cukupkan PNM 720. Nak new CC 150cc. Nampak tak kat situ? You nak jadi CBM bukan sekadar you cakap nak jadi CBM. Ni contoh yang nak cakap spesifik. Mesti kena spesifik. Aku nak jadi CBM. Okey, tulis. Okey, nak kena ada new CC, nak kena lahirkan manager. Kalau you tak ada manager, tapi you nak jadi CBM. Sebelum you nak capai CBM tu, mesti you kena lahirkan seorang leaders. Okey, dapat apa yang you dapat. Bukannya you seorang je dapat. Tapi you punya downline, you punya leaders tak dapat apa yang you dapat. Faham tak kat situ? Spesifik. Okey, so kena tulis. Okey, jangan aku nak beli kereta. Tahun ni aku nak beli kereta. Tapi you tak tahu, nak beli kereta apa nak bayar down payment berapa nak colour apa you tak tahu. You tak tahu nak buat pilihan. Tapi kalau you letak dah spesifik kat situ, you dah tahu dah matlamat you tahun ni aku nak jadi CBM. Okey, sebelum kita lalu dekat CBM tu, aku nak kena lahirkan leaders. Okey, aku nak kena capai PNM aku tinggi, aku nak kena capai new CC aku. Faham tak kat situ? So action kat situ. Okey. Lepas tu M. Okey, M tu apa? Achievable, apa nak sebut ni? Achievable. Maksudnya you nak kena M dulu. Measurable. Okey. Measurable ni apa? Okey, dalam bahasa Malaysia kita cakap diukur. Mestilah matlamat kita tu boleh diukur. Maksudnya kat sini bila kita tulis matlamat tu kita tahu ukur progress atau level kejayaan tu. Maksudnya kita dah tahu matlamat kita tu, okey, mestilah diukur. Tahu apa yang kita nak capai. Okey, tahu apa yang kita nak capai tu. Okey. Sebab ramai orang buat kesilapan, okey, nak buat matlamat tapi main sebut je kat mulut. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Siapa yang kat sini kan? Tahun 2016 join forever, buat matlamat setiap tahun tapi tak pernah capai. Ada yang tak pernah capai. Sebab apa? Tulis je tapi tak ada action. Okey, tulis tapi tak ada action. So kat sini bila kita tulis matlamat tu kena tahu macam mana cara. Okey. So kat sini kita kena Okey. So kita tengok macam mana kita benda tu kita boleh ukur. Okey? Macam mana kita boleh ukur benda tu. So faham tak kat sini? Mesti kita contoh yang nak kata okey, Ina nak jadi CBM level 3. Contoh nak jadi CBM level 3. So apa yang Ina kena buat? Ina kena bina lagi leg. So kita boleh ukur macam mana pencapaian kita. Okey. So A ni apa? Okey, achievable. Okey, maksudnya kat sini kita kena ada matlamat untuk capai. Untuk nak capai. Contoh katakan matlamat kita ni okey nak beli rumah baru. So macam mana kita nak benda ni tercapai. Maksudnya berapa harga rumah, berapa kos down payment dia, berapa kos income yang perlu, berapa sale yang perlu kita kumpul. Okey, bila aku patut ada duit tersebut. Nampak tak? So kat sini kita kena letakkan pencapaian tu. Kena letak betul-betul. Okey, so R ni apa? Okey, R ni apa? Relevant. Okey, mesti kena relevan. Maksudnya anda boleh senaraikan 1001 matlamat. Anda boleh senaraikan banyak matlamat. Okey, tapi nak mulakan macam mana? Okey, nak mulakan macam mana? You boleh banyak matlamat tapi macam mana you nak mula? Okey, adakah matlamat tu relevan dengan diri anda? Dengan bisnes. Okey, dengan bisnes. So, pastikan okey, kita nak benda tu relevan supaya orang kata kita nak capai macam mana nak cakap kita nak capai CBM. Okey, kita nak capai CBM. Okey, pastikan matlamat lain tu tak terganggu. Maksudnya sebelum CBM macam yang nak cakap tadi, sebelum CBM okey kita kena bina network, kita kena bina. Okey, kena create ramai leaders. Okey, kena create ramai leaders untuk kita capai kita punya matlamat. Okey, timely ni mesti kena ada orang kata tetapkan masa untuk you punya goal. Contoh tahun ni sebelum bulan 6 ni aku nak capai dah manager. Sebelum bulan 6 ni aku nak dah dapat macam ni. So kena ada time. Okay. So kalau kita tengok kat sini contoh ada contoh. Okay. Ikut progress. Okay. Contoh bulan ni kita buat 5cc.
Contoh bulan ni buat 5 cc. So bulan depan kita up lagi buat 10 cc. Bulan satu lagi kita up lagi 50. Okey, lepas tu 60, 70. Nampak tak kat situ? Mesti kena ada time. Macam mana kita nak achieve kita punya target. Okey. So kita tengok mindset. Okey, mindset bisnes matlamat. You kena ada mindset, you kena ada mindset yang positif. Okey, lepas tu you mula bisnes dan mula setkan matlamat. Okey, you mesti mula setkan matlamat. So kat sini kalau mindset you, okey, mindset kita ramai orang yang terlalu letak mindset dia, boleh ke aku? Okey, boleh ke? Okey, boleh ke aku nak berjaya? Boleh ke aku nak buat macam ni? Boleh ke? Nampak tak mindset? Mindset kita ni mainkan peranan yang sangat penting. Macam Ina lah. Ina selalu cakap dengan Sifu. Sifu, boleh ke Ina nak cakap macam ni? Sifu, boleh ke? Boleh ke? Boleh ke? Nampak? Ina sendiri pun ada mindset yang kita rasa kita tak boleh. Tapi sebenarnya kita boleh. Okey? So kita start bisnes kita. Okey? Letakkan mindset. Tahun ni aku nak capai pencapaian yang luar biasa dan nak pecah rekod sendiri. Bukan kita nak berlawan dengan orang tak, tapi aku nak jadi lebih baik daripada aku yang dulu. Contoh okey, so mindset setkan mindset kita start bisnes kita all out tahun ni, buat betul-betul forever. Okey, buat betul-betul forever dan boleh capai matlamat. Okey, kita boleh capai matlamat. Okey, so kat sini Ina stop dulu share kat sini. Okey, so kat sini Ina nak tanya. Okey, Ina nak minta Siti Zuraida. Ada tak kat sini Siti Zuraida? Okey, Ina nak minta share. Okey, share apa yang anda rasa bersyukur dan anda punya matlamat. Matlamat tahun 2022 ni. Okey, boleh share dengan Ina. Ada tak Siti Zuraida? Ada Siti Zuraida? Ya, saya. Ya, okey. Okey. Assalamualaikum. Ibu-ibu yang hebat ni, dah pagi-pagi. Minta maaf lah, saya kelang kabut baru tutup gerai saya. Tiba-tiba nama saya dipetik, terkejut saya. Matlamat saya untuk saya lah, saya nak berjaya dalam forever. Kalau boleh saya, sebelum bulan 3 ni, saya nak mencapai supervisor. Lepas tu tahun ni juga saya nak capai CBM macam bonda saya Umi Alisha. Itu matlamat saya. Syukur alhamdulillah pagi tadi sebelum CBM Sida hantar link untuk Takoyaki ni, ada satu saya tengah bercakap pasal forever dengan customer saya. Dia beli makanan dekat gerai saya. Lepas tu dia cakap lah pasal sakit gigi lah macam ni. Saya pun cakap lah sajalah ubat gigi. Dia kata alah saya baru beli semalam ubat gigi ni gini. Itu dekat klinik kan dia kata murah je 4,5. Yang ini bagus. Anak saya kebetulan, anak saya yang ni saya bawa hari ni dia tak sekolah. Dia dah pernah testimoni ubat gigi forever kita pasal answer dalam mulut. Sama seperti customer saya tadi, saya cakap anak saya sendiri guna. Saya suruh anak saya sendiri cakap. Anak saya cakap, saya kena sakit. Lepas tu kali saya gosok, terus tak rasa sakit-sakit. Dia macam customer tu macam ragu lah. Dia kata mahal lah. Memang produk ni mahal. Tapi dia bukan bahan-bahan, dia buat daripada bahan organik. Macam semula jadi, saya ceritalah lebih kurang kan. Banyak jugalah saya cakap dia, saya yakinkan customer saya tu. Lepas tu saya bagi flyer. Saya buat flyer macam ni, macam bonda saya bagi. Saya kata, cik try guna sabun ni. Ini wangi, gatal-gatal boleh suruh badan pun boleh. Saya bagi tahulah sikit sebanyak. Dia macam customer ni ragu-ragu lah dengan produk kita. Dia kata mahal lah, apalah. Saya pun cerita. Saya cerita lepas tu, macam mana tak dia terbuka hati. Saya kata kalau cik nak beli dengan lebih murah, boleh. Tapi dengan beli dengan harga VIP lah. Saya rasa dia boleh tak nak lah, nanti kena masuk kelas lah, itulah inilah dia cakap. Tak perlu. Kalau encik nak harga murah, untuk VIP saja, encik untuk diri encik sendiri. Kalau encik rasa nak berbisnes, buat macam saya cakap. Saya saja dia. Lagi murah. Encik beli AVG. Stok saya dah tak ada lah. Ini dah sikit dah stok saya.
Ada lagi. Nanti nak pergi center. InsyaAllah saya akan balik niaga ni nak terus buka center. Saya nak belilah apa sikit sebanyak stok saya. Lepas tu dia takutlah ambil VIP ni. Dia nak apa ni. Dia suruh masuk kelas lah apa. Saya pun cakap tak payah. Kalau encik nak guna untuk encik sendiri, encik guna je. Tapi kena beli dengan murah lah. Dapat less 30% cakap. Lepas tu ada voucher lagi. Saya cakap macam tu. Kalau macam ke Aloe Jelly tu macam ke AVG tu harga 99, encik dapat kalau less 30% dapat beli 70 je. Tak sampai 70, RM69, 7% kalau tak saya. Saya cakap itu. Oh ya ke? Ya tak apa. Encik cuba dulu yang ni, encik bagi nombor telefon encik, saya nak tanya. Feedback encik guna ubat gigi Forever yang saya jual. Dia kata, tak apalah saya selalu datang sini. Dia cakap macam tu. Okeylah, tak apalah encik try dulu sabun ni. Kalau bersesuaian dengan encik, okey boleh. Lepas tu dia tanya, ubat gigi ni tak ada expire ke? Dia kata gitu. Saya kata, produk Forever memang tak ada expire. Boleh guna. Saya cakap macam tu, saya yakinkan dia. Saya rasa macam ke, betul ke apa? Aku cakap, rasa je itu janji aku faham apa aku campaikan kat dia. Itu je kesyukuran saya. Apa pun terima kasihlah Umi Alisha banyak sangat push saya suruh bertindak. Inilah saksinya. Okey, itu je. Okey, Assalamualaikum. Okey, terima kasih Kak Siti Zuraida. Alhamdulillah nampak Ina tengok akak semangat kan sambil berniaga, sambil sharing. Okey, alhamdulillah Ina teringat pula dulu masa mula-mula Ina buat Forever kan. Ina duduk kat pasar tani. Okey, pagi-pagi duduk kat pasar tani, kat tempat sayur, kat tempat jual ikan apa semua kan. Okey, bagi flyers dekat orang lalu bagi-bagi. Memang kita akan jumpa orang yang minta nombor telefon tak nak kasih kan. Tak nak kasih, kita bagi flyer tak nak ambil. Okey, tapi itu bukan satu halangan untuk Kak Zuraida untuk terus berjuang dekat Forever sebab Ina yakin bila kita usaha sehabis baik kita usaha insya-Allah pasti akan capai. Mesti akan capai apa yang akak nak. Sebab Ina sendiri pun bermula dekat bawah bagi flyers, bang aloe vera bang. Bang aloe vera bang untuk cuci usaha bang. Macam tu. Ada yang ambil flyers buang, ada yang lipat. Entah mana letak, tapi itu adalah salah satu cabaran untuk kita lagi kuat mental dan fizikal kita lagi kuat. So Ina doakan Kak Zu capai matlamat Kak Zu, capai kejayaan Kak Zu dekat Forever. So all the best Kak Zu so kita nampak tak? Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Kalau kita cakap pasal matlamat, kalau kita cakap pasal keinginan kita dalam bisnes ni memang ramai orang cakap aku nak. Tapi bila kita cakap cuba usaha macam mana kita nak bertindak. Ada orang yang nak tapi tak nak bertindak. Betul tak? Nak tapi tak nak bertindak. Kalau orang tanya Ina macam Ina bermula, Ina cakap Ina dulu duduk kaki 5, duduk kat depan bank, duduk pasar tani, bagi flyers. Tapi orang tanya, ya ke Ina buat macam tu? Tak malu ke? Ina tak segan ke? Macam mana orang reject? Sampai sekarang, Ina masih ada yang reject. Sebab apa reject Ina? Sebab tak percaya yang Forever boleh bagi banyak. So pesanan Ina, you susah orang kata, you senang pun orang kata, so you kena berjuang habis-habisan untuk you dan family, So kat sini, alhamdulillah, sangat teruja Ina tengok Kak Zu sharing hari ni. So kita tengok matlamat lagi. Nak cakap pasal matlamat ni. Matlamat ni sangat-sangat orang kata sangat penting. Kita bercakap dan kita kena buat tindakan. Kalau kita bercakap tapi tak ada tindakan memang susah. Memang susah kita nak capai. Matlamat ni bukan untuk tahunan je. Bukan untuk setahun je you nak buat matlamat. Setiap minggu ada matlamat. Setiap hari pun you ada matlamat. Hari ni you nak buat apa? Hari ni you nak pergi sharing dengan siapa? Setiap minggu pun you kena ada matlamat. Minggu ni aku dah berapa daftar orang jadi ahli. Minggu ni berapa orang dah aku jumpa orang. Kan? Bulanan pun lain. Bulan ni aku dah settle tak 5cc. You nak pergi settle CBM tapi you tak buat 5cc. Nampak Ina dah bercakap ni. Ina tak cakap siapa-siapa. Tapi you fikir sendiri. You nak jadi CBM tapi you 5cc pun you tak buat. Apply so buat 5cc. Tak ada rezeki lah nak buat 5cc. Tak apalah bulan depan. You tahu tak? Bulan berganti bulan. Tahun berganti tahun. Tapi you tetap
tak capai apa yang you nak. Sebab you hanya bercakap, you tak ada tindakan. Okay? So kat sini Ina nak minta Sarina binti Muhammad Nawawi. Okay, ada tak? Okay. So kita nak minta, okay, Kak Sarina ni share. Okay, Ina ni semua Ina panggil Kak je. Ina rasa macam Ina muda je. Okay, Ina umur 22. Okay. So Ina nak minta Kak Sarina share sikit apa yang Kak Sarina rasa happy, bersyukur dan matlamat tahun 2022. Okay, silakan. Okay. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Saya Umi Sarina lah. Ramai orang panggil saya Umi Sarina. Okay. Saya Umi Sarina binti Muhammad Nawawi, 52 tahun. Berasal daripada Kelantan dan saya bermula dalam Forever ini alhamdulillah dalam setahun 3 bulan. Tapi belum lagi supervisor. Saya alhamdulillah syukur saya di bawah supervisor Ainawa. Alhamdulillah Umi bersyukur kerana masih bernafas dan diberikan kesempatan untuk selalu sharing untuk orang lain. Alhamdulillah Umi bersyukur dengan berjumpa dengan Forever Living. Umi jadi orang yang bermatlamat. Dulu Umi tak kisah hidup Umi. Umi tak kisah ada duit ke, tak ada duit ke, Umi tak kisah. Apa nak jadi, jadilah. Umi style macam tu. Tapi bila masuk dalam Forever Living, Umi diajar ada nilai, ada matlamat, ada value. Jadi Umi baiki diri Umi setiap hari Umi baiki. Dan alhamdulillah Umi syukur dengan berjumpa dengan Forever Living. Umi satu keluarga sehat. Dulu kami semua keluarga resdung yang kronik. Dan anak Umi 22 tahun asmara, sembuh. Lepas tu kena pula COVID stage 2. Lepas tu sembuh juga alhamdulillah. Dan start daripada itu Umi tanpa jemu. Walaupun PKPD pun apa ke tak boleh keluar PKPD Gelamping. Umi sentiasa grade 5cc walaupun tak berjaya supervisor tapi matlamat Umi dah jelas. Sekarang Umi nak sharing alhamdulillah Umi syukur. Umi kemarin Umi sharing dalam video demo call sahaja melalui kepada PC Amanah Ikhtiar di office dia. Lepas tu saya sharing secara spontan demo saya. Dia pun kata tak apa saya akan join up untuk grade VIP. Ya Allah syukur nikmat walaupun kadang orang tengok Umi buat offline demo orang tak terima Umi. Orang tak terima tak beli pun Umi tak kisah. Tapi kita hari-hari kita paksa Umi paksa diri Umi. Umi sebenarnya malas benar. Tapi Umi paksa hari-hari Umi buat video offline and online. Umi call orang buat video demo call GEP macam-macam hari-hari Umi buat. Umi fikir kena buat. Dan Umi buat sentiasa. Dan Umi kalau macam ada orang yang tak ada duit, Umi bagi tip. Tak ada duit senang saja. Istighfar 300 wajibkan. Semayang jangan tinggal. Semayang on time itu aja. Lepas tu kalau buat bisnes ikut kata Sifu, ikut tunjuk ajar masuk kelas. Nanti berjaya tak hari ni, tak tahun depan tahun satu lagi. Macam itulah. Alhamdulillah Umi syukurlah. Dan kepada nurse kemarin dulu Umi buat offline demo Umi berjaya lah dia tengok dia setuju. Cuma dia nak tunggu mak dia setuju beli produk. Macam itulah Umi tak kisah pun. Janji orang sudi tengok demo Umi pun tak apa dah. Dan hari ni Umi alhamdulillah Umi nak cakap matlamat Umi adalah Umi nak supervisor bulan ni dan CBN dalam bulan 6, F2D bulan 2. Itulah matlamat Umi. Okey, doakan Umi berjaya cepat-cepat deh. Dan Umi selalu doakan anda semua. Okey, setakat ini Umi kalau sharing tak boleh berhenti. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Okay, terima kasih Umi. Alhamdulillah orang Kelantan punya. Okey. Okey. So, okay, kita tengok Umi dengan orang kata usia bukan penghalang, okay. Nampak Umi punya matlamat, Umi punya semangat, okay. Kita yang muda-muda ni mesti kena contohi, okay. Kena contohi macam mana Umi cakap sebelum ni, ada, tak ada lah. Nampak tak? Ramai bukan Umi seorang ni rasa, ramai orang rasa macam tu, betul tak? Ada lah, tak ada pun tak apa. Okay, so lepas ni kena set betul-betul you punya matlamat, okay. Sebab Forever ni sebenarnya, you kena berani berimpian besar dekat Forever. Okay? Sebab Ina sendiri pun tak berapa nak pandai, tak berapa pandai nak cakap, tak berapa ni sangatlah. Okay? Tapi Ina rasa Ina boleh berjaya dekat Forever. Okay? Kita boleh berjaya. Kita semua boleh berjaya dekat Forever. Cuma bezanya tindakan you. Okay? So sebelum Ina panggil lagi, Ina nak share satu slide Ina. Okay? Sini. Okay. So kalau kita tengok kat sini, okay, kalau kita cakap pasal matlamat, okay, ramai yang cakap, Ina,
matlamat akak ni, akak nak kaya, akak nak banyak duit. Nampak tak? Akak nak kaya, akak nak banyak duit. Ina akak nak pergi melancong, akak suka melancong. Okey, matlamat akak nak buat forever ni sebab akak nak pergi melancong. Okey. Ini antara yang ramai yang cakap nak banyak duit, nak kaya, nak pergi melancong. Okey. Dan yang ketiga ni yang paling ramai. Okey, you nak settlekan hutang. Okey. Tak ada orang yang tak ada hutang. Ina nak tanya, ada tak kat sini yang tak ada hutang? Okey, boleh tekan kosong. Tak ada hutang, kosong. Okey. Ada tak kat sini yang tak ada hutang? Ina nak tengok sikit. Nampak? Ada ke? Tak ada kan? So semua orang ada hutang. Semua orang ada hutang. Ada yang tak ada hutang, kosong. Okey, alhamdulillah bila you tak ada hutang. Okey. Tapi you kena ingat, kalau you ada suami, adakah suami you tak ada hutang? Okey, you tak boleh fikir you je. You tak boleh dalam mindset ni, aku tak ada hutang. Aku tak ada hutang. Tapi sebenarnya husband kita banyak hutang. Okey, husband kita banyak hutang. Hutang rumah, hutang kereta. Ingat tak? Perasan tak? Okey, you tak boleh lepas diri you tak ada hutang. Okey, you kena ambil ni sikit, orang kata tengok sikit ke sekeliling you. Okey, diorang ada hutang, suami kita ada hutang. Okey, ayah kita ada hutang, mak kita ada hutang. Bukan hutang kita je. Okey, so kat sini kita tengok nak settle hutang. Ramai orang buat forever, buat bisnes, you nak settle hutang. Ina bagi tahu you buat bisnes sebab you nak settle hutang. One day you banyak duit sekalipun, you dah jadi jutawan sekalipun, hutang you takkan habis. Percaya tak Ina cakap? Hutang you takkan habis dan you akan tetap berhutang. Okey, tapi yang bezanya, yang bezanya hutang yang mampu you bayar. Bezanya bila you dah jadi jutawan, bila you dah banyak duit, you ada hutang tapi hutang yang mampu you bayar. Okey, so lepas ni tolong tengok balik. Okey, apa matlamat you sebenar dekat forever? You nak jadi kaya, you nak pergi melancong, you nak settle hutang. Okey, sebenarnya benda ni, yang banyak kacau. Okey, kacau kita punya matlamat. Okey, banyak kacau kita punya matlamat. Sebab apa Ina cakap macam tu? Okey, sebab apa Ina cakap macam tu? Sebab apa? Okey, sebab apa Ina cakap macam tu? So you kena tengok. Okey, nak kaya, nak melancong, nak settle hutang. Benda ni bila you tak dapat capai matlamat you dekat forever, you tak dapat apa yang you nak. You tak dapat duit, you tak dapat duit banyak, you tak dapat bonus besar. Okey, you dah mula down. Pernah tak rasa? Okey, kawan-kawan lain, subline lain, downline dapat duit bonus tapi you rasa aku kenapa tak dapat bonus? Okey, kenapa aku tak dapat apa yang aku nak? Matlamat aku nak kaya, aku nak duit bonus yang banyak, aku nak duit banyak tapi aku tak capai. You perasan tak you boleh mula slow dan you senyap. You dah tak buat bisnes. Sebab you tak dapat jadi kaya, you tak dapat duit bonus yang banyak, you tak dapat income yang banyak dan you mula dah slow down. Okey. Dan bila you nak capai untuk pergi melancong, you nak pergi eagle manager, you nak jadi CBM tapi you tak capai untuk pergi melancong. Okey, you tak dapat capai untuk pergi sana sini. Okey, dan you mula slow down. Okey, sebab you tak dapat capai. Dan yang ketiga, you tak dapat settle you punya hutang. Okey, you tak dapat settle hutang. Hutang you banyak. Bukannya dalam masa sebulan you boleh settle hutang. Bukan dalam masa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Bukan dalam masa setahun you boleh settle hutang yang banyak. Okey? So semua benda ni kena ada tempoh. Tempoh masa untuk you settle hutang. Ina sebenarnya banyak hutang. Ina pernah cakap dengan Datuk Sifu, Ina banyak hutang. Macam mana Ina nak bayar hutang? Okay. So dalam masa setahun, tahun pertama Ina dapat bonus dekat Forever. Total 9 bulan, start bulan 3 sampai bulan 12 Ina buat Forever. Tahun 2015, okay, Ina dapat total 118,000. Ina banyak settle hutang. Hutang kredit kad lah, hutang kereta kena tarik lah, hutang macam-macam jenis hutang Ina boleh settle. Okay. Tapi dalam masa yang sama, sebab apa Ina buat Forever? Okay, sebab apa Ina buat Forever? Okay. Sebab ni, okay, kita nak tambah nilai hidup orang. Kita nak tambah nilai hidup orang lain melalui produk. Okay, nak bantu rakan kongsi capai apa yang mereka nak. Okay, dalam masa yang sama, okay, Ina hampir 70 orang managers kat dalam Ina punya team. Hampir 70 orang. Dan, okay, dan mereka
Okey, dan mereka ramai, okey, hampir 40 orang yang income 5 angka setiap bulan. So itu sebenarnya niat kita, aku nak bantu orang lain dapat apa yang aku dapat. Aku nak bantu orang. Okey, aku nak bantu orang. Aku nak dapat dan rakan kongsi aku dapat. Bukan sebab aku, bukan sebab aku, bukan sebab kita. Okey, bukan sebab diri kita. Okey, kalau kita tengok nak bahagikan keluarga, kita nak bahagikan keluarga. So ramai orang tahu matlamat Ina, Big Y Ina, kenapa Ina nak buat forever? Big Y Ina, kenapa Ina nak buat forever? Semua orang tahu Ina nak. Hutang Ina banyak, terlalu banyak sampai Ina rasa down, rasa macam ya Allah aku dah tak boleh nak hidup dah sebab banyak hutang. Kereta kena tarik, okey, susu anak tak boleh beli, barang kemas semua bergadai, tak ada duit. Tak ada duit, tapi sebab mak ayah Ina susah. Mak ayah Ina hanya jual goreng pisang kat tepi jalan, itu matlamat Ina. Ina nak bahagiakan keluarga, nak bahagiakan mak ayah Ina, Ina nak bagi diorang hidup senang, Ina nak bagi diorang tiba-tiba rasa sedih kan. Ina nak bagi diorang rasa senang, cukuplah susah, okey, nak bagi diorang duduk rumah. Bayangkan hutang yang banyak tu Ina boleh tukar. Ina cakap, mak kalau dapat 20,000 setiap bulan, mak jangan berniaga dah, mak duduk je kat rumah. Nak apa semua Ina nak bagi. Okey, nak apa pun Ina nak bagi. Allah bagi, Allah dengar apa yang kita cakap, okey. Dia bagi Ina bulan ke-5, terus Ina dapat income 20,000 sampailah sekarang. Okey, sampailah sekarang berganda. Sebab apa ni? Ina jaga benda ni. Matlamat Ina punya Big Y Ina. Kenapa Ina nak buat forever? Okey, ini Ina nak bagi contoh. Okey, contoh sebenar Big Y. Bukan sebab you nak bayar hutang, bukan sebab you nak kaya, bukan sebab you nak apa lagi? Bukan sebab you nak pergi melancong, bukan sebab diri you. Okey, you kena tengok sekeliling. Mak kita ada hutang tak? Ayah kita ada hutang tak? Suami kita ada hutang tak? Okey? Bukannya sebab kita rasa aku buat bisnes untuk diri aku je. Okey, niat kita nak bantu suami kita. Suami Ina masih jadi tentera udara sampai sekarang, masih bekerja. Okey, Ina hanya membantu dia. Okey, Ina hanya membantu. Bantu. Suami Ina, orang kata ringankan beban dia. Okey, mak ayah mertua Ina nak pergi umrah. Ina cakap terus Ina, okey, boleh pergi. So kat situ, niat kita, Big Y kita. Okey, Big Y kita. Bukan kita nak cakap untuk kita semua untuk kita. Okey? Tiba-tiba Ina dah macam ni dah kan. Emosi. Bukan Ina emosi, cuma Ina rasa ramai kat sini yang silap. Okey? Nak buat bisnes sebab nak jadi kaya. Okey, nak buat bisnes sebab apa sebenarnya? Okey. So, lepas ni kena setkan betul-betul you punya matlamat apa, you punya Big Y apa. Okey. So kat sini Ina nak jemput siapa ni? Nuraini. Okey, CPM Ain. Boleh buka mic, share sikit. Okey, apa yang rasa nak share kat hari ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi. Hari ni kita share sikit lah. Hari ni cabaran dia apa? Cabaran dia mengejar madu kan. Sambil-sambil mengejar madu itu juga satu matlamat kita tau. Matlamat juga tu kiranya sebab apa? Sebab kita ada target nak berapa untuk kita pas. Tapi kita dapat berapa? Kan? Okay. Untuk saya punya matlamat dah kena baca balik ke? dah submit kan? Okay. Alhamdulillah, insyaAllah saya syukur dululah. Syukur saya dapat apa yang saya target untuk yang tahun 2021. Alhamdulillah. Saya dapat lahirkan seorang solid manager, okay, dan juga local trip, dua gold, wafer gold, okay, dan juga saya dapat juga orang kata dalam rangkaian saya PNM saya ada dalam 3 orang yang buat 5 sisi, okay, alhamdulillah. Sebab apa? Satu kesyukuran sebab kita pernah alami 5 sisi seorang-seorang selama 3 tahun kan. Jadi satu yang syukur yang teramat sangat. Okay. Dan untuk tahun ni insyaAllah matlamat saya untuk nak pastikan saya punya rangkaian ada 2 orang manager lagi. Saya akan kembangkan. Okay. Dan akan lahirkan seorang F2D level 1 lagi. Okay. Dan insyaAllah tahun ni matlamat saya nak juga capai 1.5K global rally insyaAllah.
Saya cuba yang terbaik walaupun ada dugaan, ada cabaran, itu biasa. Okey. Dan nak sentiasa nak buat untuk anak-anak tim. Okey. Sebab apa? Kita pernah lalui seorang-seorang, tapi kita nak juga orang kita punya rangkaian kita ni dapat apa yang kita dapat. Macam CBM Mina cakap tadi, okey. Kita nak kita buat forever ni untuk apa? Bermulanya kita buat ni untuk apa? Okey, selain daripada tu, saya juga nak berhentikan mak saya juga. Okey, tapi harapnya dia sudilah menerima laporan saya untuk tahun ni. Nak berhentikan mak saya daripada berniaga juga. Okey, dan doakan saya tahun ni matlamat mak saya untuk settlekan rumah impian mak saya. Okey, akan settle urusan yang penting tu dulu. Ada satu urusan yang kena settlekan dulu. Doakan saya dapat permudahkanlah. Okey. Jadi untuk tahun ni juga saya nak lahirkan dalam rangkaian saya nak tahu dia capai CBM dan juga Eagle Manager. Okey. Dan doakan saya juga kuat dan tabah apa-apa sekalipun. Dan saya doakan semua dalam ni seramai 354 orang ni berjaya dan capai matlamat masing-masing, dan orang kata matlamat masing-masing tu capailah. Okay, so itu sajalah sharing daripada saya hari ni. Terima kasih. Okay, thank you CPM Ain. Alhamdulillah. Okay, salah seorang Ina punya CPM yang banyak lalui cabaran dan dugaan macam-macam. Okay, jauh dengan Ina tapi masih all out dekat Forever. Jauh bukan penghalang untuk you berjaya dekat Forever. Sebab semua orang boleh berjaya dekat Forever. Okay. So kita jemput pula CBM Rawani. Okay, Hai. Rawani boleh Hai RPCM. Okay, RPCM Ina, thank you so much. Okay, memang banyak tips Ina, memang suka dengar sharing daripada Ina, memang nak korek rahsia dia kan, sebab geram je aku yang budak ni. Hari tu masa kickstart dia tunjuk dia punya CBM structure, ya Rabbi. Okay, so Kak Wani terus screenshot, lepas tu tunjuk dekat Kak Miza geramnya tengok. Lepas tu Kak Miza kata, tu kalau geram tu nak dapat lah tu. Okay, ya Allah, Masya Allah. Tahniah ya RPCM Ina. Okay, and then memang betul lah kalau kita ada smart goal setting, memang boleh jadi. Because kita nampak jelas kita punya jalan, ya, ke mana kita nak tuju, kepada siapa yang kita nak fokus. Okay, so Kak Wani just nak share sebelum nak share kesyukuran sikit. Bulan ni minggu 2 minggu lepas sebenarnya Kak Wani dapat close satu account bank. Satu account pinjaman, kan, satu account loan dengan bank. Lebih awal dari yang sepatutnya. Okay, syukur Alhamdulillah. Okay, memang betul lah apa RPCM Ina kata, kita memang akan ada amanah dengan bank ni banyak kan. Okay, jangan kata kosong. Kalau kosong tak ada hutang dengan bank, maknanya korang kena pergi buat hutang dengan bank. Kena leverage kan duit bank. Pergi leverage duit bank, beli satu properties. Lepas tu nanti korang kena bayar kan. Kena bayar, masa tu lah korang akan tahu, oh bontot aku panas, aku tak boleh duduk diam-diam dekat Forever ni. Aku kena make sure aku ada enough money. Itulah kan, enough money untuk bayar properties ni, aset. Okay, mana boleh kalau dah habis hutang tak ada hutang nanti selesa macam gitu. Okay, wallahualam. Kena macam tu lah. Itu sebab korang tengok kita punya leader-leader kan, beli kereta baru, beli rumah baru. Sebab itu semua adalah push factor untuk kita orang lebih lagi buat kerja untuk business, dan juga tolong lagi downline yang nak juga macam kita orang, macam itulah, okay, insyaAllah. Ingat, okay, jadi syukur sangat-sangat dapat tu close satu account, walaupun tapi ada lagi kan loan lain, banyak rumah. Okay, banyak rumah. Sebab Kak Wani dulu cakap, dululah masa anak pertama,
setiap kali aku beranak aku mesti ada satu rumah untuk anak. Okey. Okay, syukur anak dah 3 tapi rumah dapat lebih sebab buat business forever. Dapat lebih tau sebab buat business forever. So korang pun semua memang kena ada matlamat yang smart tu lah. Okay. And ingat Allah memang mengkabulkan doa kita. Allah berfirman, okay, surah Al-Mu'min ayat 60, Ad'uni astajib lakum. Okay, berdoalah kepadaku, nescaya aku kabulkan. So kena ni lah. Kena percaya, kena doa, kena percaya, kena dengan usaha mesti boleh. Jalannya dah ada. Jalannya iaitu forever. Okay? Ada orang di luar sana nak macam-macam tapi dia tak jumpa jalan lagi tau. Yang dia jumpa jalan langgar dinding. Jumpa jalan langgar dinding. Tapi kita kat forever bukan jalan langgar dinding. Tak, jalan yang lurus menuju kejayaan dan kekayaan. Okay, insya-Allah dengan attitude yang betul, ya, dengan mengikut sistem mesti boleh punya. Okay, dan Kak ni nak share matlamat untuk tahun ni. Tahun 2000, okay, sebelum tu Kak Wani tengok memori FB tahun lepas, tahun 2020, pada hari ini Kak Wani tulis tahun 2020, tahun 2021 mesti result lebih besar, lebih hebat daripada tahun 2020. Kak Wani tulis macam tu je dekat FB. Apa pun jadi, aku mesti. Apa pun jadi, we must. Faham tak? Kau ni just tulis tu je, tapi alhamdulillah memang result tahun 2021 lebih besar daripada tahun 2020. Okey. Dan Sifu pun satu anak satu rumah. Anak ramai, rumah pun banyak-banyak. Okey. Ina anak 4 kan? Itulah kan, anak 4 kena ada 4 lah. Betul. Okey, ada sebab dia kenapa Kak Wani nak setiap anak dia dah ada satu rumah lah sebelum dia sebelum dia berumur 18 tahun kan. Okey. Jadi itulah memang satu big why jugalah. Okey. Dan matlamat Kak Wani tahun ni ialah Kak Wani nak sungguh-sungguh untuk doa, usaha, istiqamah, tawakal untuk capai dapat mengerjakan fardu haji tahun ini, ya, dan CBM level 2. CBM level 2 Kak Wani dah ada satu kaki CBM, satu kaki manager yang dah F2D dan ada manager bawah dia, dan satu lagi kaki dah manager tapi bawah dia belum ada manager lagi. Okey, ni nak kena kerjakan lah ni. Lepas tu Kak Wani nak banner lagi 3 leg manager. Persediaan untuk ke arah CBM level 3. Okey. Nampak? Okey, dan of course kita nak downline kita semua jadi CBM. Itulah. Jadi kena buat kerja lah. Tu sebab Kak Wani banyak cakap ni dekat Tempayaki. Okay, nak minta you all semua doakan sebab insya-Allah ada doa di kalangan anda semua yang Allah angkat, ya, untuk kita semua di BOI capai 100 orang CBM tahun 2021. Harapnya lebih daripada 100 orang CBM di BOI tahun 2022. 2022. Okay, dan lagi satu Kak Wani nak capai income lebih RM600,000 tahun ini. Amin ya rabbal alamin. 1 juta bukan wang. 1 juta bukan wang. Nanti aku punya rumah lagi. Okey. Thank you Alfis Yamina. Bye. Okey, bye. Nampak tak? Kak Wani ni dia cakap dia sama macam upline dia. Cakap gelak kan. So kat sini kita nampak tak? Semua orang ada big why, semua orang ada matlamat okey nak capai tahun 2022, dan semestinya Kak Wani kalau dia punya matlamat dia tu siap gerak kerja sekali. Sebab tu kena all out betul-betul. Okey, macam mana kita nak, kadang-kadang kan Ina sendiri tak nak cakap orang, tapi Ina sendiri pun tak hebat. Okey, Ina pun tak hebat. Tapi kita mampu lahirkan leader-leader kita lagi hebat daripada kita. Okey, Ina sendiri nampak. Okey, tengok Datuk Sifu kita. Okey, dia lahirkan ramai insan-insan yang hebat. Okey, dekat Forever yang boleh bantu ramai lagi. Ramai lagi orang ajaib yang boleh orang kata berjaya dekat Forever. Okey, tak pandai tak apa. Janji kita follow, kita ikut betul-betul. Macam Ina tadi nampak nak cakap orang putih pun terbelik-belik lidah. Sebab apa? Mula-mula buat Forever dulu, first ayat Ina kena cakap orang putih tak buat bisnes ni. Sebab Ina memang tak pandai. Pergi dah 10 negara. Tapi tak pandai juga cakap orang putih. Okay? Berbelik lidah. So kita jangan rasa kita tak boleh. Kita jangan rasa kita ni kurang, yang orang ni lebih. So kita kena ada keyakinan diri kita. Okay? So kita jemput lagi Nur Hidayah Musa. Ada tak? Nur Hidayah Musa? Ada? Ada. Assalamualaikum. Ada. Okay.
Assalamualaikum. Pagi. Okey, terima kasih RPCM Ina untuk hari ini. Okey, saya Nur Hidayah Musa. Okey, saya nak share hari ini kesyukuran saya. Pertama, alhamdulillah sangat-sangat syukur. Semalam memang semalam kita orang bagi kerja. Saya tolong saya ada WhatsApp dengan dengan saya punya PC dan dawan-dawan yang kiranya yang dah lama tak membeli kan. Pasal madu, lepas tu husband tolong orderkan madu bagi pihak saya. Okey, saya kiranya ambil order daripada semua-semua team lah, daripada semua-semua downline dan PC lah kan. Okey, alhamdulillah syukur. Dan semalam juga dapat jumpa kawan gerak kerja, jumpa seorang kawan ni, dia memang buat bisnes lain tapi dia dah lama 3 tahun dekat Forever juga, tapi dia makan produk saja. Dah berapa kali dah saya GP kan dia tapi belum berjaya, tapi semalam saya share dekat dia sebab dia Allah uji dia kanser, kanser payudara stage 3, dan sekarang ni saya tengok dia perlukan kewangan. So semalam saya memang share kat dia lagi sekali GEP, dan saya share sekali gerak kerja kat Forever semua. Alhamdulillah, insyaAllah, sebab sekarang ni husband dia memang dah kena berhenti kerja sebab kena jaga dia. So saya memang sharekan, saya ajak dia untuk dengar dan dia berminat, insyaAllah dia akan bermula dan saya akan guide dia. So, sekarang ni lepas kickstart hari tu, so saya dah tulis target saya dah ada target. Okey, tahun ni saya memang nak capai so March ni insya-Allah saya nak capai F2D level 1. Okey, untuk membolehkan saya untuk dapat CBM level 1, okey, 2500 cc saya target. Okey, dan saya dah fokus, saya dah saya dah buat gerak kerja saya adalah saya tanya dekat grup siapa yang betul-betul nak saya fokus kat dia, dan ada beberapa orang, alhamdulillah syukur dah ada 4 orang yang datang untuk tampilkan diri untuk duduk untuk saya fokus kat mereka. So saya punya tugas adalah untuk pastikan mereka manager sebelum Jun tahun ni 2020. So saya akan work on it, dan ada daripada mereka ada 2 orang yang dah biasa 5cc, okey, dan ada lagi 2 orang. So saya nak bantu lagi diorang untuk yang 5cc dah biasa 5cc tu, nak suruh diorang setiap bulan 5cc. So saya nak bantu diorang untuk setiap bulan 5cc, dan lagi 2 orang tu untuk capai 5cc, okey. Dan bila sebab apa saya nak F2D tu, sebab satu benda saya nak sekarang ni, alhamdulillah Allah izin, sebab kita orang saya dengan husband memang merancang dalam kita orang punya kewangan. So kita orang dah ada kereta alhamdulillah, kereta favor sebelum ni dah 9 tahun dan dah habis bayar, alhamdulillah syukur memang dah close amanah untuk kereta tu, dan sekarang kita orang plan untuk kereta family car pula. Okey, dan kita orang dah pergi tengok kereta, alhamdulillah, insya-Allah kereta Kia Carnival, insyaAllah. Okey, doakan semua. Okey, so tengah usaha untuk masuk loan pula. Okey, doakan untuk impian itu tercapai. Okey, alhamdulillah syukur. Dan saya juga nak sekarang ni matlamat saya untuk capai Eagle Manager. So saya perlu lahirkan 2 orang direct supervisor lagi. So itu belum capai lagi. So saya nak kena work on it, dan saya harap kawan saya yang saya nak tolong tu untuk jadi supervisor, dan kalau boleh terus manager je, terus jadi fighter kepada saya. Okey, daripada tu saya matlamat for sure tadi lagi adalah CBM level 1, okey, 2500 cc, dan nak jadi kaki kepada saya punya Sifu, iaitu Sifu Rawani Razali, okey, kaki CBM. Okey, insyaAllah, amin. Okey, doakan. Okey, dari situ saya nak share. Okey, nak share satu cerita daripada pensel. Okey, pensel, kita apa yang kita boleh belajar daripada pensel. Okey, pensel ni kalau kita tengok dia punya fizikal semua sama sebenarnya, sebab dia adalah untuk digunakan untuk menulis. Okey, pensel ni tapi kita boleh belajar daripada 3 perkara daripada pensel. Okey, pensel ni kita dapat belajar 3 perkara. First kali, okey, walau macam mana pensel ni menulis, banyak sangat dia menulis, tapi ketahuilah ada orang yang menulisnya, kan, ada orang yang memegang pensel dan menulis segala tulisan dekat menggunakan pensel itu untuk menulis. Okey, bermaksud kat sini macam mana gerak kerja kita, walaupun kita rasa kita ni tak bagus, kita rasa macam tak boleh, macam yalah kita biasa kita buat nak mula kita rasa tak boleh, tapi kita ketahuilah bahawa kita punya perjalanan ni dah ada yang pimpin kita, iaitu Allah. So kita kena sentiasa yakin dan serah bulat-bulat pada Allah. So kita jalan je. Okay, nak buat apa, kita dah tulis matlamat kita, so kita terus jalan dan buat gerak kerja, tindakanlah. Okey, kedua, okey, kita tengok pensel ni macam-macam, ada yang kayu, ada yang pensel mechanical kan, okey, ada pen kan, so macam mana pun beza kayu ke cantik ke tak cantik ke, luaran pensel tu itu tak penting. Maksudnya kat sini kita sebagai manusia tak kisahlah kita ni kiranya tak
tak capai macam orang lain, macam kerja bagus-bagus, belajar tinggi-tinggi kan. Tapi yang penting adalah mindset. Okey, bila mindset kita kuat, insya-Allah semua perkara kita buat akan jadi. Okey, itulah maksudnya pensel tu walaupun tak cantik kan. So kita still boleh menulis. Kegunaan dia tu yang penting. Kan? So macam itulah juga diri kita. Dan ketiga adalah okey, kita jadi pensel. Okey, pensel ni sentiasa walaupun dia dah buat tulis, so dia dah buat kesalahan. So dia sentiasa membenarkan pemadam untuk padam dia. Okey, maksudnya kat sini kita sebagai manusia, okey, sebagai contohlah kita FPO Car Forever, okey, kita buat kerja, kita tahu okey bila kita dah tiba-tiba kita dah ke wrong way, kan, wrong way, jalan tak betul. So kita kena sentiasa membenarkan diri kita untuk ditegur oleh kita punya upline, untuk kita punya untuk kita sentiasa pergi ke jalan yang benar balik semula. Itu saya sharing saya pada hari ini, Arifin CMA ya. Terima kasih untuk benarkan saya sharing, dan saya doakan semua orang dalam ni capai matlamat semua orang semua SCBM dalam ni 2022 semua tahun inilah maksudnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih bakal CBM tahun 2022. Okey, kita semua doakan semoga tercapai matlamat. Okey, 2 supervisor lagi settle eager manager. Okey, so kat sini kita nampak okey, manager dengan eager manager. So itu adalah perbezaan. Sebab apa? Eager manager adalah insentif. So kita kena fight betul-betul untuk eager manager. Okey. So kat sini nampak semua ada banyak matlamat nak share kan. Sebab bulan Januari ni adalah bulan yang banyak semua orang nak kena bermula dengan bulan Januari untuk capai banyak insentif dekat Forever. Betul tak? Okay, so kita nak jemput Norazila Muzamil. Ada tak untuk share? Ada? Ada. Ada. Assalamualaikum. Pagi. Pagi. Dengar tak? Bagi satu. Dengar. Okey. Assalamualaikum. Nama saya AAV tu Akak Aloe Vera, Norazila binti Muzamil. Saya daripada rangkaian AS Team, Cikgu Sharifah Nurul Farah Idayu, Syed Muhammad Azmi, dikenali juga dengan Cikgu Ayu. Okey, di sini matlamat saya macam sebelum ni saya cakap lah, masa di awal tahun hari tu saya minta doa 338 orang, tolak saya 337 orang hari ini. Doakan saya untuk mencapai CBM by Disember 22 hari bulan. Mencapai segala yang saya impikan, misi dan visi saya yang saya dah tuliskan. Kita memang betul kata CBM Ina, matlamat kena jelas, kena tulis apa semua. Saya nak share kesyukuran saya masih lagi konsisten istiqamah buat Forever. Dan ingat tak yang kita kena tulis 100 nama, 50 nama semua tu kan? So sebenarnya apa yang kita niat, kita apa, itu insyaAllah orang tu akan sampai juga, dia akan sampai. Maksudnya macam ni saya ada seorang tu, dia just daftar. Okey kak, Zul just daftar sebab sebab kawan-kawan dia daftar atas kita, yalah nak ambil artikel mungkin dia kata tak apa, dia daftar, dia daftar S.E segala A.Y, lepas tu akak Forever, lepas tu tapi kali ni terbuka hati dia untuk berniaga Forever, dan dia dah jadi akak punya VIP lah. So dia pagi-pagi dah tanya, akak retail price nak cari kat mana? Dia dulu yang apa, maknanya bila dah terbuka hati dia tup tau. Dia akan datang, dia akan cari-cari. Jadi kita pun rasa dia dah buat, kita tak suruh-suruh buat, kita mestilah kita nak buat. Okey, just nak gerak kerja. Apa yang kita CBM Ina kata, apa yang kita nak buat, nawaitu kita, niat kita kan. Okey, tahu tak akak selepas join Kickstart tu, tahu tak akak terus kan awal-awal tu Sifu ada share link kan, lepas tu Sifu tutup. Lepas tu sebaik saja Sifu buka, dengan pantasnya akak pergi buat ni tau. Nampak tak? Ingat walaupun kita dapat soft copy, kita kena buat hard copy kawan-kawan. Sebab nanti korang macam Mbak kata Abang Syarul, nanti screenshot je tak jumpa. Jadi bila kita print, tengok dapat tengok tak angka-angka tu tercabar tak? Okey, itu kita tak boleh jadi macam mereka, tapi kita cuba jadi terbaik untuk diri kita Okey, nanti kita kalau kata nanti nak repeat balik lah Kickstart tu, tengok tak mungkin lah. Akak pun dah print pun tak mungkin. Tapi bila kita dah hard copy, kita ikut, kita boleh refer balik Okey, itu satu. Siapa yang pergi Kickstart, sila redeem anda punya tu, beli 1 juta bukan wang benda ni. Akak dah redeem, bukan beli ni saja
Tengok ni apa ni. Tak faham pun beli tau. Kita ada Google Translate, ambil gambar. Boleh buku Sifu ni jadikan panduan. Ni semangat kat kita. Lepas tu beli ni. Ini berguna ya. Ni. Dalam ni dah cakap. Okey, bagi contoh ni. Dah cakap dah apa benda produk-produk yang boleh kita apa. Sebenarnya buku yang Sifu suggest tu memang gunanya ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris, bahasa Cina. Akak beli tiga-tiga sebab senang. Kalau kadang-kadang ada yang Chinese tak faham term-term BM atau BI, kita bagi je okey kita buka-buka walaupun kita tak faham. Sebab Chinese ni sebenarnya senang aja macam akak ada belajar sedikit tapi akak kalau boleh nak improvekan diri akak untuk Mandarin akak semula sebab akak tahu sedikit saja in Mandarin. Jadi kalau boleh doakan semua akak nak bawah akak ada lagi Cina dan India di bawah akak. And then kalau lagi satu kalau yang daripada kan sideline kita punya upline bagi apa kita berterima kasih dengan mereka dan sini saya nak berterima kasih pada CBM Hamiza sebab share pada saya punya upline Cikgu Ayu. Ni nampak tak ni? Benda ni jadikan panduan. Siapa dapat kalau tak dapat minta dengan upline anda ya. Tengok print warna sebab warna tu kita akan rasa semangat. Kita dapat kita ada tempayaki pagi ni, kita ada kelas pagi ni. CBM Iza dah sediakan every tools and then tengok print aja. Benda ni kadang-kadang kalau kita tak print kita tak nampak tau semangat depan mata kita, matlamat kita. Kita bukan macam mereka pun ada kesusahan, kita pun ada struggle kita ikut diri kita. Macam akak suka tengok warna, printed, ada hard copy. Jadi diri kita upline kita sideline Sifu apa semua kita tu dah bagikan panduan pada kita. Jadi lagi satu last belilah ni sementara stok masih ada, lepas ni dah tak ada tau sebab ada juga kalau dapat macam orang-orang yang lebih daripada kita daripada senior daripada kita, dia orang suka belik tau. Belik je tapi sebenarnya dia tak baca pun, dia suka tengok gambar. Daripada gambar tu kita boleh terangkan, explain lagi. That's why pentingnya kita tahu pasal produk, guna produk anda. Bila kita guna produk, kita lagi mahir dan completekan tools kita, apa peralatan perang kita untuk untuk berjualan, untuk bersharing. Jadinya benda tu Ahmad ambil handbag mama. Dalam handbag akak mesti ada tools macam sampel bagi kat customer. Sekarang akak dah mula ikut one of the ustaz dalam rangkaian AS. Jumpa je orang, "Hai, saya buat forever. Saya jual suplemen. Nak dengar tak?" Macam tu. Lepas tu akak akan bagi sampel produk, akak bagi just ubat gigi ataupun aloe vera propolis saja. Beli je kat center 50 sen satu pack kecil tu. Tapi kita kena beli 10 keping. Lepas tu akak bagi name card. Bagi name card akak. Name card ni tunjuk produk. Orang dah kadang bila daripada name card akak ni aja dah orang dah macam excited. Kak, saya nak order yang tu lah kak. Order yang ni dalam name card akak ni. Senang je. Name card akak adalah katalog akak. Jadi terpulang pada diri masing-masing buat macam mana yang terbaik untuk diri. Akak minta doakan akak supaya berjaya dapat mencapai misi dan visi akak di tahun 2022 di bawah rangkaian AS Team 326 orang. Terima kasih pada CBM Ina, anda inspirasi juga pada akak. Hari ini sharing memang dinantikan juga sebab Cikgu Ayu dah pesan, hari ini ada CBM yang baru, masuk. Alhamdulillah, terima kasih ilmu hari ini. Terima kasih juga pada semua speakers, MC pada Kickstart baru ni. InsyaAllah akan diamalkan, akan diikuti walaupun tak banyak, sikit. Terima kasih kepada semua CBM. Anda lah terbaik. The power of forever is the power of love. Akak AAV, Akak Aloe Vera, Norazila binti Muzammil. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah, terima kasih Kak Norazila. Nampak ini daulat Cikgu Ayu, dia punya agresif dia samalah dengan upline dia, okey. Okey, so kita doakan Kak Norazila capai semua matlamat dekat Forever pada tahun 2022. Kita pukul apa 9.40. Okey, nampak lambat sikit kan hari ni kita akhir. Tapi Ina nak jemput seorang
leaders dekat sini ada tak Eddie Chai? Lama betul tak dengar suara dia. Ada tak Eddie? Ke tak ada? Hello. Hello. Good morning. Good morning. Good morning kepada semua jutawan. Kepada sangat thank you kepada EPCM kita. Ina besar. Thank you. Saya ingat saya tak ada chance untuk sharing. I nampak dah you dekat atas tadi. Lepas tu tiba you turun bawah balik. Ya. Sebab network terlalu panas. So kena dia lift. So I kena masuk balik. Okay, so tiga perkataan kena express sebab sangat bersyukur sebab dapat peluang untuk sharing. Okay, kedua adalah bersyukur sangat sebab dengan semua ramai jutawan forever. Dan sangat excited lah sebab sekarang kita start strong setiap hari kita adalah setiap hari kita ada maklumat masing-masing. So jadi kena buat itu maklumat lah. Saya buat maklumat, saya sentiasa buat maklumat 1 bulan atau 1 minggu. Tapi sekarang kita nampak terlalu ramai orang baru sangat hebat. Jadi kita kena buat maklumat setiap hari baru boleh kejar mereka. So jadi setiap hari saya memang bersama tim okay, sebab mereka yang ada yang baru sebab selepas kickstart lah okay, memang semua sudah sangat panas. Jadi okay, semua asyik tanya macam mana jadi manager, macam mana jadi CBM, semua nak tengok cek besar, especially yang hari itu Ina yang show dia punya itu network dengan dia punya check kan. Ramai mereka tanya macam mana dia guna itu check I kata you nak tahu you ada network itu you masa itu you akan tahu macam mana guna, betul tak? So jadi memang tahun ini memang sangat special. Kenapa? Sebab tahun ini nampak perubahan yang sangat banyak dan memang semua orang yang dia punya itu excitement memang ada. Lepas tu hari itu saya ada form saya punya team. Saya punya team sudah form. Lepas tu hari itu kita pun nak buat nama. So bila mereka dalam keadaan macam ni mereka punya itu rasa tak sama. So jadi memang sangat terima kasih kepada semua leader dengan especially Sifu sebab Sifu sentiasa ingatkan kita tak perlu jadi orang yang sangat baik, tapi kita kena memajukan diri setiap hari. So bermakna bila kita buat maklumat, okay, walaupun hari ini okay, berbanding dengan hari semalam you adakah anda sudah capai maklumat anda atau anda lebih baik? Bermakna mungkin semalam you dapat cari satu VIP, tapi hari ini kita kena tingkatkan kita punya maklumat. Mungkin buat sampai 2. Ini adalah satu pencapaian yang sangat-sangat hebat. Kenapa? Sebab sampai you bayangkan kalau satu hari setiap hari you ada satu VIP 30 hari 30 VIP you orang benar kira berapa income you tak? Kalau you sebagai VIP saja, you punya income 5 angka, faham tak? So dalam forever living tak perlu you ada satu network yang sangat besar sudah boleh untung 5 angka. Yang penting adakah kita buat terbaik untuk kita dan untuk mengubahkan kehidupan kita. So memang hari ini dapat banyak info dari Ina besar dan kita memang sangat nak apa kalau dekat. Sebab nampak dia ada apa? Banyak kereta. I belum try lagi. Dan rumah yang cantik. Sentiasa tengok video saja. Okay, so sampai sini I doakan semua leader-leader pencapaian impian anda tahun ini dan sila doakan saya tahun ini saya pasti nak grab saya punya CBM dan membawa seorang CBM bawah saya, okay, dan mencapaikan F2D dalam 3 bulan ini dan jadikan Eagle Manager. So, thank you very much. Thank you.
Okay, thank you Eddie. So mula-mula Ina join Forever dulu pun dah memang jumpa dengan leader kita ni. Okay, Eddie ni memang selalu bagi semangat, jumpa je bagi semangat. Dia punya perjalanan bisnes tu pun buat Ina jadi orang kata inspirasi. Kita ambil semangat dengan masa tu Ina orang baru. So Ina selalu ambil semangat. Sampai sekarang pun masih lagi sama. Okay, kita kena selalu selalu tanya, perjalanan dalam bisnes ni macam mana. So betul lah macam ramai juga tanya, Ina buat apa cek besar, Ina guna duit macam mana. Dulu Ina nampak leader-leader ambil cek besar, Ina pun sendiri tanya, buat apa duit? Sifu buat apa duit? Baru ni dapat 2 juta, Sifu buat apa? Nampak tak? So nampak kat situ. Dan Ina bersyukur jugalah. Ina nak cakap tahun lepas bila Ina dapat cek besar apa semua kan. Okay, Ina cakap Sifu, duit ni Sifu ajarlah Ina nak guna macam mana. Nampak tak? Bukan bisnes je Sifu ajar, nak guna duit pun Sifu ajar lagi nak guna duit macam mana. Okay, nak ambil kereta pun Ina mesej Sifu lagi. Sifu, Ina nak ambil kereta ni boleh tak? Sifu cakap no, tak boleh. You tak boleh ambil kereta dah. You dah banyak kereta. You mau ambil kereta buat apa? You pakai kereta macam mana? Nampak tak? So Ina pun pujuk-pujuk Sifu. Ini hadiah nak bagi suami. Bolehlah Sifu sekali ni je. So Sifu cakap okey lah. Lepas ni jangan ambil lagi. So Sifu ada share pasal rumah, ambil property kan. Sifu share pasal property apa semua. Ina cakap Ina tak pernah beli jauh daripada Kuantan. Okay, Ina tak pernah beli jauh daripada Kuantan. Sifu cakap try lah cari dekat KL. Duit buat duit. Ina cakap duit buat duit. Maksudnya cari property bagi sewa, tiap-tiap bulan pun kita boleh duit buat duit. Okay, so kat sini Ina share. Okay, Ina share kat sini. Kalau nampak tak? Nampak ke? Okay, so ni semalam lawyer ada hantar dekat Ina agreement ni. Ina ada beli satu kondo dekat mana? Dekat Ceras. Masa tu memang suka-suka je cakap boleh ke beli kondo Sifu? Sifu banyak dah kondo. Macam mana Sifu beli? Okay. So duduk usah-usah. Try je lah beli. Kok dapat. Terus je Ina terkejut. Betul ke? Dapat beli kondo. 1 sen pun tak keluar duit. 1 sen pun tak keluar. Down payment apa semua tak ada. Okay. Bank telefon cakap, puan nanti boleh sign agreement pergi pejabat lawyer apa semua. Ina cakap, ni lawyer buruk ke apa? Kan? Rasa macam, betul ke? Rupanya betul. Nampak tak? Forever ni memang you banyak hutang pun, you boleh, you buat Forever pun you akan tambah lagi hutang. Tapi hutang yang mampu you bayar. Macam Ina cakap tadi. Okay? So Ina dah tak kisah pasal kondo ni sebab Ina akan belajar dengan Sifu macam mana Ina tak perlu bayar kondo ni setiap bulan. Okay? So banyak benda yang kita kena belajar. Okay? Kita kena belajar. Walaupun kita dah pandai macam mana pun, kita mesti juga kena belajar. Belajar macam mana nak urus duit. Kita bersyukur. Kita beruntung sebab apa? Kita ada mentor yang bukan setakat bisnes je dia ajar kita. Tapi dalam segi keuangan pun, okay? Daripada segi keuangan pun Sifu ajar kita. Daripada segi bayar income tax pun Sifu ajar kita juga. Okay? So Ina rasa terpayaki biasa 11.30 kan? Habis. Okay. So dan ni dah 11.48. So Ina minta ada satu lagi last. Ada seorang untuk share Ino9. Ada tak? Ino9. Ada? Ada. Okay. Boleh share? Boleh sharing? Boleh, alhamdulillah. Tak boleh buka kamera, tak boleh share video. Okey, alhamdulillah. Okay, assalamualaikum RPCM Ina. I'm so proud of you, Tania, atas segala pencapaian. Okay, assalamualaikum semua. Morning, pagi. Saya Ainunai binti Sirun, SB supervisor. Saya di bawah rangkaian Al-Ujab Circle dengan bosnya Lady Boss Amizah Hamdan dan upline saya manager EM Kamaria Muhammad Noor. Alhamdulillah. Okey, saya nak share kat sini hari ini. Saya nak share kesyukuran dululah. Sebenarnya saya baru balik daripada hospital check up, annual check up setahun sekali. Okey,
saya rasa sangat syukur ya hari ni doktor dah tulis. Saya sebenarnya dulu ada thyroid, saya ada fatty liver, saya ada asma, tapi asal usul saya join Forever ni saya nak guna produk lah nak guna produk. Jadi bila dah guna produk, saya punya upline sharing tentang bisnes, berbisnes jugalah, alhamdulillah. Jadi tahun lepas 2 tahun lebih saya guna produk, saya doktor dah sahkan dah bebas thyroid tu. Tapi saya mohon dengan doktor tahun lepas, saya nak buat tangguh setahun dulu untuk doktor tulis discharge dekat saya punya kad. Jadi alhamdulillah hari ni bila saya masuk bilik doktor tanya, "Makcik sihat?" Saya kata sihat, alhamdulillah. Makcik punya test darah dia kata semua dah normal macam tahun dulu kata dia. Jadi saya cuma cakap je dengan doktor, "Doktor, agak-agak hari ni kad saya tulis discharge ke?" Saya dah tulis lah makcik. Dah ada kat sini dia tulis D. Ada tulis perkataan D means discharge. Maknanya syukur sangat-sangat saya dah completely bebas daripada thyroid. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat. Saya happy sangat bila saya keluar daripada bilik doktor kan, muka saya happy kan. Orang-orang kat situ tanya, "Makcik, suka tak makcik?" "Makcik, doktor dah tulis discharge dekat makcik punya kad." "Oh, happy-nya," dia kata dia. Jadi kat sini kan, pada saya, kita kena yakin sangat produk Forever ni memang sangat bagus. Ya, dia suplemen yang sunnah, dia suplemen yang organik, kita tak perlu bimbang. Kita nak makan overdose ke, kita nak makan less dose ke. Contohnya macam 2 minggu lepas saya ambil booster. Sebelum ambil booster saya ambil extra dose. Semua suplemen yang saya ambil. Jadi bila kita pergi kan, oh alhamdulillah, balik tu saya sihat, tak ada rasa sakit, tak ada apa. Dengan suami pun sama. Dengan adik-adik saya yang guna suplemen pun semua sama macam tu, alhamdulillah. Kita tak hiraukan orang cakap ada yang demam, ada yang pengsan, ada yang gigil, ada yang kelatan. Saya tak dengar benda-benda tu semua. Saya cuma yakin produk Forever ni memang bagus. Jadi keduanya saya rasa syukur jugalah walaupun saya supervisor, ya, tak ada fighter. Kadang-kadang daripada awal permulaan dulu pun saya memang buat seorang-seorang 5 cc. Since bulan pertama, genap setahun tahun 2021 tu 5 cc before 15 hari bulan. Dan untuk tahun ini pun alhamdulillah before 15 pun saya dah settle 5 cc. So sebenarnya nak buat berapa cc pun atas diri kita sebenarnya, ya. Kita tahu 5 cc tu memang insentif dan dia kunci dalam Forever. Kita kena buat je lah. Macam setengah-setengah kata mentor nak terlentang ke, nak longkok ke, nak apa ke, 5 cc tetap buat. Jadi alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Jadi saya punya matlamatnya, saya ni seorang pesara, saya ikut seorang guru ngaji. Tapi saya tak ada juga matlamat sebenarnya, ya. Sebenarnya kita nak matlamat saya yang pertama untuk saya nak dapat banyak, saya nak beri banyak. Jadi untuk tahun 2022 ni, yang pertama awal-awal ni, biarlah saya masuk gear 1 dulu. Belum dapat lagi nak buat gear 1. Jadi saya nak buat gear 1 dulu dan yalah, insya-Allah saya akan buat sehabis baik untuk dapat buat F2D dulu. Jadi saya mohon doa daripada semua orang lah yang ada kat sini, ya. Saya mohon juga kerjasama daripada saya punya downline, saya minta guide daripada upline, sideline untuk saya capai matlamat saya yang awal-awal ni dululah, ya. Jadi saya ingat itu saja sharing saya. Perut tengah lapar lagi ni, belum sarapan. Okey, jadi itu dulu ya RPCM Ina. Thanks. Thank you kerana bagi Aunty peluang. Assalamualaikum. Okey Aunty, okey. Alhamdulillah, terima kasih. So Ina nak bagi tahu walaupun duduk kat supervisor, okey, jangan mudah menyerah sebab Ina punya tadi yang sharing CPM Ain tadi 4 tahun duduk dekat supervisor, buat 5 cc seorang-seorang, tak ada fighter.
selalu nangis, selalu cerita dengan Ina macam-macam. Type mesej panjang-panjang, Ina cakap one day dia akan berjaya. Tak perlu type Ina panjang-panjang, nanti dia kena sharing dekat semua orang, perjalanan dia dekat forever. Okay, kadang-kadang kita dah nak selangkah dah, kita nak capai dah. So kena orang kata konsisten je dekat forever ni. Ada fighter, tak ada fighter, bisnes ni bisnes kita. Bukan bisnes upline, bukan bisnes downline, bukan bisnes upline, tapi bisnes kita sendiri. So kita kena all out betul-betul buat. Okay. So Ina minta maaf siapa yang tak sempat nak sharing sebab dah pukul 11.55, ramai orang yang nak ambil anak sekolah lah apalah kan. So next time boleh sharing lagi. Siapa nak Ina jadi host lagi nanti boleh tekan 2. Cewa. Sifu tengok nanti Sifu suruh Ina jadi host lagi pula. Okay? Jangan marah. So nanti insyaAllah diberi peluang Ina akan jadi host lagi. So Ina minta maaf pada yang ada 4 orang lagi yang angkat tangan nak sharing ni. Okay, next time kita on lagi terpayaki. Okay, Ina lah jadi host nanti. Okay, so minggu depan hari Isnin angkat tangan lagi untuk sharing lagi kesyukuran kita. Okay, so Ina minta maaf kalau ada salah silap. Okay, ingat balik apa yang Ina cakap tadi pasal Big Y, pasal matlamat you dekat forever. Okay, tulis balik apa yang anda rasa betul. Okay, tulis balik dekat kertas. Okay, tulis cantik-cantik tampal dekat dinding apa matlamat you dekat forever. Okay, nak jadi CBM sebab apa sebelumnya nak jadi CBM tu benda yang you nak kena capai. Okay, jangan tulis saja tapi kena tulis apa gerak kerja yang you kena buat. Okay, so Big Y ni sangat penting. Okay, sangat-sangat penting. Kalau you ada orang cakap, Ina saya dah tak ada mak ayah dah, macam mana nak jadikan Big Y mak ayah ni? Sebenarnya benda tu atas diri kita. Okay, kalau contoh kita dah tak ada mak ayah, okay, kita Al-Fatihah pada yang dah kehilangan mak ayah. Okay, so apa yang kita boleh buat? Banyak benda yang kita boleh buat. Kita boleh buat orang kata upah haji ke, dekat mak ayah kita duit kita ada banyak, buat forever banyak, kita pun boleh juga balas jasa diorang. Okay, doa, apa lagi, banyak orang kata sumber kan, banyak dah sekarang kita boleh guna duit forever ni. Okay, ataupun malam-malam tengok muka anak-anak kita, tengok muka anak-anak kita dalam-dalam. Okay, kita tengok muka diorang sebab kena buat forever, bukan sebab anak kita tak boleh buat bisnes. Okay, Ina tengok tadi Kak Zuraidah tadi dia on kamera dia tadi, ya Allah, sayu sangat hati Ina tengok berdalam kereta dengan bawa anak-anak kecil lagi angkut buat kerja. Okay, so itulah orang kata kepayahan kita. Okay, kepayahan kita untuk kita nak capai apa pun dekat dalam bisnes kita ni, mesti kita kena lalu pahit dulu. Okay, baru kita akan dapat manisnya. Kalau you tengok Ina sekarang, okay, tengok Ina dulu bermula macam mana. Okay, Sifu pernah cakap, you nak tengok masa depan you dalam bisnes, you kena tengok you punya leader-leader you. Okay, you tengok leader you capai apa, one day you pasti akan capai juga, tapi you mesti kena konsisten. Okay, so Ina doakan semua dalam ni, yang stay kat dalam ni. Okay, semoga capai kejayaan. So submit you punya matlamat, submit you punya Big Y dekat you punya apply masing-masing. Okay, semoga semua tercapai untuk tahun 2022. Okay, so Ina stop sampai sini. Minta maaf ada tersalah kata, terlanjur bicara. Okay, yang baik tu daripada Allah, yang kurang tu daripada diri Ina sendiri. Okay, so Ina nak akhirkan. Ada Sifu ke sini? Nak pilih lagu. Go Millionaire. Bye.